mahalnya harga barang ini. Ini pun mahal juga. Wah, tak dapat beli barang lah kalau begini. Saya kena susun balik bajet saya. Hai Tati. Hai Riz. Kamu pergi makan tadi? Saya ingat beli makanan tadi tapi harganya terlalu mahal. Dapat beli ini je. Harap dapat pecah untuk sebulan lah. Betul juga. Harga makanan minuman semakin hari semakin meningkat. Terutama di Malaysia. Ya betul tu. Semakin hari saya rasa makin susah lah untuk beli makanan keperluan yang cukup di sebulan. Bukan saja di pasar tau, tapi kesan kenaikan harga ini juga dapat dilihat dalam berbagai sektor. Tak perlu bijak dalam meneruskan perbankan kita tu. Susah. Saya setuju. Kita kena sesuaikan diri kita lah dengan perubahan ekonomi di Malaysia sekarang. Betul juga. Dulu, Kal, kau kat mana? Lapar tu. Mahal lah makanan kat sini. Sampai RM10 dah tengah hujung bulan ni. Ada duit tak? Pinjam sikit. Aku tak boleh lah. Duit aku tinggal RM10 je ni. Tak mampu satu hari. Okay guys, so hari ni kita akan menemu ramah student untuk kita tanya macam mana dia punya kewangan untuk sebulan. Okay, jom. Awak, saya nak tanya boleh? Boleh. Awak kan student universiti kan? Betul. Okay, berapa bajet minimum untuk awak survive kat universiti? Kalau bajet minimum ni saya anggarkan saya makan dekat UTM around 10 ke 15 ringgit sehari. Banyak ni. Sebabnya lunch saya makan RM7, dinner pun RM7, air RM1 lah lebih kurang. So average 10 ke 15 ringgit lah lebih kurang. Sehari? Sehari betul. Awak rasa cukup je awak student? Sejujurnya tak cukup lah RM15 sehari. Kalau untuk sebulan tu lebih kurang dalam 400 lebih kan. So macam tak cukup lah untuk seorang student. Patutnya harga makanan kat UTM lebih rendah lagi lah. Okey, soalan kedua. Betul. Tadi awak cakap awak makan sahaja 4 jam dulu. Ada lagi tak pembelanjaan lain yang awak perlukan? Okey, kalau perbelanjaan lain saya boleh anggarkan keperluan selain daripada makan minum lebih kurang dalam 5 ke 600 lah. Jadi kalau disambungkan dengan makan minum, secara totalnya saya memerlukan 800 ke 1000 ringgit sebulan. Ya betul. Awak mampu ke menampung semua tu? Secara jujurnya kalau estimation harga tu saya rasa saya tak mampu. Tapi sebabkan ada bantuan kewangan daripada luar, daripada ibu dan ayah saya, dapatlah bantu sedikit, dapat meringankan sedikitlah beban saya sebagai seorang pelajar. Bolehkan lagi murah lah kan? Sepatutnya UTM boleh menawarkanlah harga yang lebih murah, terutamanya berkenaan dengan harga makanan dan minuman dia, supaya dia boleh meningkatkanlah tentang kualiti kehidupan pelajar kat UTM sendiri. Itu saja soalan. Pada pendapat saya, pendapatan minima bagi seorang untuk menanggung perbelanjaan ialah antara RM3,000 hingga RM4,000 sebulan. Ini memandangkan kos sara hidup yang semakin meningkat seperti sewa rumah, kenaikan harga barang asas seperti minyak dan beras, taraf kehidupan yang semakin maju seiring dengan teknologi yang semakin canggih. Saya sudah menyemak background keluarga saya, tapi angkanya sangat menyimpangkan. Boleh saya tengok? Juga profit. Ya betul. Semakin hari harga barang semakin naik lah. Keluarga saya semakin suka untuk membeli barang keperluan yang cukup. Ini betul-betul membebankan keluarga saya. Saya memahami kesukaran yang ada permainan kolonial itu kita, tapi kita juga perlu menjaga kestabilan ekonomi negara kita tahu. Ini adalah cabaran yang lebih kompleks. Tapi bagaimana kita boleh hidup dengan aman sejahtera jika harga barang keperluan seperti beras, bawang dan gula semakin hari semakin meningkat? Keluarga saya terpaksa menahan beban setiap hari. Saya memahami kepentingan kamu, namun kita juga perlu memahami cabaran dalam menjaga kestabilan ekonomi negara ini. Ini adalah tanggungjawab yang lebih besar tau. Masyarakat pendapatan rendah zaman sekarang semakin hari semakin sempit. Mereka terpaksa memilih antara membeli makanan atau membayar bil elektrik. Ini bukan sahaja masalah ekonomi, tapi hak asasi untuk makanan. Saya faham,
Tapi kita tidak boleh mengabaikan realiti sosial ekonomi kan. Namun kita perlu berhati-hati dalam menyelesaikan masalah tanpa merosakkan struktur ekonomi negara kita. Bagi saya, ekonomi negara kita sangat tidak stabil. Sampai bila kita nak membiarkan kenaikan kos hidup ini membuatkan masa depan kita? Kita ni jangan sampai sama tahu. Bukan sahaja golongan pendapatan rendah, tetapi semua golongan rakyat terjejas oleh kenaikan harga barang ni. Lagi-lagi isu penghentian ekspor beras dari India pula menukarkan rakyat kita untuk mendapatkan keperluan harian. Mereka terpaksa membeli beras tu untuk harga yang lebih mahal tau. Ya betul, tapi tiap kerajaan perlu mengambil langkah yang waspada untuk menangani isu kenaikan harga barang ini supaya keharmonian negara dapat dicapai. Itu juga. Berikut merupakan contoh statistik di mana ianya menunjukkan jurang pendapatan antara masyarakat bandar dan luar bandar. Jurang ini dilihat semakin besar perbezaannya. Walau bagaimanapun, kos sara hidup bagi kedua-duanya juga semakin tinggi. Seterusnya, DOSM juga ada mengeluarkan peratur pembelanjaan yang diperlukan bagi setiap rumah, terdiri daripada pembelanjaan makanan, pakaian, bil elektrik dan sebagainya. Disebabkan oleh kos sara hidup yang semakin tinggi, berikut merupakan cara-cara mengatasinya. Yang pertama adalah dengan membina bajet baharu berdasarkan jumlah pembelanjaan yang diperlukan setiap bulan. Kita perlu fokus terhadap perbelanjaan wajib seperti bil, sewa, makanan dan sebagainya, serta mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlu. Seterusnya, mencari pendapatan tambahan berdasarkan kemahiran dan pengetahuan diri sendiri. Oleh itu, duit tambahan itu boleh digunakan semasa kecemasan atau menampung perbelanjaan lain. Yang ketiga, kita bolehlah membawa bekal daripada rumah dan juga masak sendiri makanan kita daripada kita membeli makanan daripada luar. Ini dapat mengurangkan lagi kos perbelanjaan bulanan kita. Yang terakhir, yang juga nombor 4 ialah kita juga bolehlah melakukan perbandingan harga dengan beberapa kedai terlebih dahulu sebelum kita membeli barangan tersebut. Hal ini kita dapat membelanja dengan lebih murah dan juga kita dapat mengurangkan lagi kita punya kos sara hidup untuk bulanan. Jadi kesimpulannya, isu kos sara hidup yang terlampau tinggi ini adalah isu yang sangat berat dan juga ia mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dan bijak, kita mestilah mengambil langkah yang seperti yang telah dinyatakan tadi agar kita dapat mengurangkan bebanan kos sara hidup yang kita alami. Jadi sentiasalah kita berfikir untuk diri kita dan juga keluarga kita. Okey, sekian saja daripada tim kami. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan follow button below. Terima kasih.